وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة المسلمين الشهداء الصالحين صلى خصوصا إلى شيخنا الفترة شيء لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Semoga kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita sambung kitab Faridatul Faraid muka surat 6. Muka surat 6 barisan yang ke barisan yang ke-15 daripada atas ke bawah. Barisan yang ke-15 daripada atas ke bawah, muka surat 6. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahwasanya apabila datang di dalam Al-Quran atau hadis barang yang memberi wahamkan menyerupai itu, kalau tak apa boleh baca kitab Jawi, rasa baca itu tulis rumi bawah pun boleh dia kan. Kata musannif, ketahui olehmu bahwasanya apabila datang di dalam Quran atau hadis, datang apa? Barang yang memberi wahamkan menyerupai yang menyerupai Allah dengan segala yang baharu. Baik. Jadi masih lagi kita membicarakan tentang sifat yang keempat yang wajib di atas kita mukallaf mengetahui tentang sifat Allah secara satu-satu adalah tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini wajib kena i'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersalahan, tidak serupa dengan benda yang baharu, tidak serupa dengan alam, tidak serupa dengan makhluk. I'tiqad ini wajib. Kalau kita tidak i'tiqad macam itu, maka hukumnya orang itu kalau dia mensabitkan Allah sama dengan makhluk di segi zatnya, di segi sifatnya, di segi perbuatannya, maka
maka seseorang itu sudah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, ini bukan benda main-main. Ini akidah. Baik. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang serupanya Allah dengan makhluk, macam mana pula? Ada ayat-ayat, ada hadis yang datang secara zahirnya. Kalau tengok baca di segi maknanya serupa dengan makhluk, katakanlah, kan? Dia akan sebut depan ni. Macam mana kalau datang, kalau berlaku, kan kita ni baca Quran setakat tahu makna je, tiba-tiba kita nampak, oh ni aku ngaji Tuhan bersalah dengan makhluk, tidak serupa sama sekali di segi zatnya, di segi perbuatannya, di segi sifatnya. Tiba-tiba jumpa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sudah. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap mereka yang atas muka bumi ini semuanya binasa belaka. Tak kira siapa ya. Yang kekalnya, wa yabqa wajhu rabbika, kekal zat Tuhan kau yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Baik. Jadi kalau tengok pada zahirnya wajah, kan? Kalau wajahnya, kan? Apa? Kita ni panggil apa? Muka kita ni. Kalau dalam bahasa Arab, wajahun, muka. Bila ada muka, takkan muka je bersangkut paut dengan tekak apa sangkut dengan apa? Badan ada apa? Ada tangan ada apa lagi? Ada kaki. Muka saja, mesti ada kepala, ada telinga, ada mulut, ada hidung. Siapa tu? Manusia lah bagi. Baik, jadi nak ceritanya, zahir nampak wajah. Adakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sedemikian seperti mana gambaran wajah kita? Tidak sama sekali. Kalau kita menganggapkan bahawa wajah Allah serupa wajah kita, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada rambut, maka seseorang itu sudah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Seperti mana kata ulama nama dia Ishaq bin Rahiwa, wa man wasafa Allah taala fashabbaha sifatahu bi sifati ahadin min khalqillah fahuwa kafir. Siapa-siapa yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala maka serupalah sifat Allah dengan sifat makhluk, maka seorang itu sudah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pegangan kita. Kalau berlaku macam mana? Yadullahi fawqa aydihim wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wasna'il fulka bi a'yunina. Itu semua ayat-ayat dinamakan ayat mutasyabihat. Sebetulnya ayat Quran dia ada dua, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat yang jelas di segi maknanya, dan ayat mutasyabihat ayat yang tidak jelas makna pengertiannya. Inilah perlu kita bincang pada hari ini. Baik. Demikian juga hadis-hadis yang Nabi sebut secara kita tengok zahirnya macam serupa Allah dengan makhluk. Tuhan turun sepertiga malam, turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia, baik Tuhan duduk atas. Tuhan suka macam suka kita ke? Macam mana dah? Dia akan sedikit bahas. Maka mazhab salaf, mazhabus salafi,
Maka mazhab salaf diserahkan kehendaknya kepada Allah. Mazhab salaf diserahkan kehendaknya kepada Allah. Salaf ini 300 tahun ke atas. Selepas 300 tahun ke bawah dia pegang mazhab salaf. Jadi mazhab Imam Syafi'i, mazhab empat mazhab tu lahirnya dalam kurun salaf. Adalah kurun yang ketiga, turun yang dijamin oleh Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurun yang baik. Khairul qurun qarni thumma yalunhum thumma yalun, 3 kurun 300 tahun. Maka pada ulama mazhab lahir di kurun itu. Berarti kurun yang Nabi akui bahawa kurun yang baik. Betul, ada setengah orang kata ulama macam kita juga, ada salah ada silap kan, tak payah buat ikut mazhab. Inilah pandangan Wahabi punya. Baik, jadi macam mana mazhab salaf? Diserahkan kehendaknya kepada Allah. Apa maksud yang sebenar? Wallahu a'lam. Nampak? Dia tidak mentakwilkan, dia takwil juga. Semua mazhab, sama ada mazhab salaf atau mazhab salaf, semua takwil. Tetapi takwil mereka tidak sama. Kena faham. Bukan seperti macam mujassimah. Dia menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, mensabitkan Allah tu ada muka, tapi muka Allah tak serupa dengan muka kita. Berat je tu. Tuhan ada tangan, tangan Tuhan tak serupa dengan tangan kita. Tangan kita sama tak? Tak sama belaka, tapi bila sebut tangan ada jari. Ada yang besar, ada yang bulu, ada yang putih. Tak sama tangan kita, tetapi di segi bentuk tangan sama je, ada jari. Berarti itu pada mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ada kaki, tapi kaki Tuhan tak serupa kaki kita. Berat. Ini faham mujassimah. Jika faham aliran mujassimah panggil. Tak sedar diri. Mensabitkan Allah dulu dengan serupa dengan makhluk, barulah tanzih kemudian. Adapun ulama salaf dia serah dulu. Dia tidak mensabitkan dulu. Beriman dan berserah. Dia takwil. Maknanya takwil apa? Bahawa kita tidak boleh mensabitkan nama tu. Tak boleh letak sekali. Kalau tidak, menyebabkan serupa Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tuhan duduk di atas. Kalau duduk di atas boleh tahan lagi. Duduk atas. Duduk atas tu dua pahaman. Mungkin atas di segi pangkat ataupun atas di segi betul-betul atas. Tapi kalau duduk selelendek di atas arah, itu tak ada istilah lain dah. Itu kena faham. Kalau kita letak istilah bahasa Tuhan Ar-Rahman duduk selelendek di atas arah, itu mana duduk betul lah. Kita duduk sela ni. Itu tidak istilah, kata istilah kampung ke istilah orang bandar, tak ada. Sebab berselelendek tak ada istilah dalam bahasa Arab dan tidak ada dalam makna istawa. Berarti kita kena tolak pahaman ini. Tak boleh kita menerima sebulan-bulannya, nak menelankan sebulan-bulan itu tak boleh. Dan dalam akidah kita kena betul-betul. Kalau tidak, bila silap akidah, wallahu a'lam apa jadi. Tapi kita tak boleh kena hati-hatilah. Baik. Pada yang sekarang duk mengaku salafi itu salafi Wahabi. Bukan salafi ulama salaf yang kita duk cara ni dah. Salafi Wahabi ni dia mensabitkan tangan tu tangan betul lah. Kalau sabitkan Tuhan ada muka, jangan letak away kan. Seperti mana saya tengok dalam YouTube, tak payah sebut nama, memang dia Wahabi pekat. Dia kata apa? Kalau kita takwilkan yadullah fawqa aydihim dengan makna qudrat Allah di atas kuasa mereka, dia kata kalau macam tu senang je.
bini kita masak, guna apa? Guna dengan kita masak, kita nak motong, kita nak goreng, kita nak letak barang, guna tangan ke guna kaki? Guna tangan. Bolehkah kita kata ini aku guna kuasa? Tengok, dia nak mensabitkan Allah juga dengan tangan, seperti mana dia contoh tadi. Dia kata isteri kita masak dengan tangan, takkan dengan kuasa kot. Tengok, kalau kita dengan kuasa, kita suruh orang, bukan kita sendiri, ya right? Berarti dia mensabitkan Allah tangan. Tapi dia kata tangan Allah tak serupa tangan kita. Bukan. Ini pahaman. Betul lah. Dia menganggap dia mengikut salaf, tapi dia hanya adalah Wahabi, pahaman Wahabi. Dia menganggap bahawa dia ini mengikut sunnah, tapi mengikut pandangan Ibn Taymiyah, pandangan Hasan Albani. Apa yang dikeluarkan oleh pendapat mereka dia ikut, tapi kata ikut sunnah, ikut hadis, masalah juga. Yang kita ikut mazhab tak boleh, itu ikut sunnah. Ini masalah dia. Apa yang dia nak boleh, apa yang kita nak dia tak boleh. Ini pahaman Wahabi. Kita kena ingat. Sampai dia kata kalau orang tak pandai bahasa Arab, dia petuakan boleh minta hajat dalam solat dengan bahasa Melayu, tak batal solat. Tengok, ini kan mudah bagi orang macam ni, mendorongkan orang supaya batal solat. Baik, jadi kena hati-hatilah. Sembahyang sunat, sembahyang kalau tertinggal dengan sengaja tak wajib qada. Kalau sembahyang dengan terlupa, teringat balik, wajib qada. Itu ada akal boleh fikir ya. Betul. Boleh fikir ke boleh fikir? Hak terlupa kena qada, hak sengaja tak payah qada. Baik, kalau senang segini. Budak datang, ambil tukan, ketuk pada kita. Kita marah tak? Marah atau marah? Budak tak ada akal lagi, tak umaiji lagi, kita pun marah dah. Apatah lagi budak besar yang tak ada lesen besar. Tak ada, tak gila kan? Ambil pedang, tetak telinga kita, putus. Alhamdulillah, terima ya adik. Betul? Betul tak betul? Kalau boleh terima, orang tu wali. Maknanya marah. Hak sengaja, hak tak perlu, hak tak sengaja pun marah, apatah lagi yang sengaja. Inilah ulama kata lebih aula, hak terlupa pun wajib qada, hak sengaja lebih aula lagi lah. Tapi bila pahaman aliran Wahabi ni memang sama je, mana-mana pun sama. Tak kira Kemuja ke, tak kira Arab ke, tak kira Malaysia ke, Indon ke, semua sama. Pahaman dia sama, gurunya sama. Jadi kena hati-hatilah. Banyak pahaman-pahaman yang sekarang ni menyebabkan di segi kelonggaran untuk orang mudah malas untuk beribadat. Dah lagi malas, esok hari pula malas. Lebih-lebih lagi tentang akidah ni kena jaga. Akidah bila terpesong habis. Habis. Atau kena betul-betul kena belajar ikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengagakkan ilmu yang kita belajar ni daripada bukan ilmu daripada Islam. Masya-Allah. Daripada ilmu Yunani Greek, daripada Kapi. Ini kita belajar ni. Dia anggap ini semua bukan Islam. Dia kata sifat 20 bukan ilmu usul tauhid ni bukan daripada Nabi, bukan daripada sahabat, daripada Yunani Greek. Ulama-ulama Imam Ghazali, Imam Nawawi semua tu sesat laka ngaji sifat 20. Sifat habis licin. Memanglah zaman Nabi tak ada ngaji sifat 20. Ada zaman Nabi ngaji sifat 20. Walaupun tak ada, tapi adakah zaman sahabat, zaman Nabi tak ada itikad sahabat yang kita belajar ni? Ada itikad tak? Ada lah. Adakah dalam zaman dulu ada mazhab? Tak ada. Ada mazhab Syafi'i, Imam Hanbali, tak ada, tapi ada pandangan-pandangan
Sebab dia direct dengan Nabi, dah tak ada apa lagi. Macam kita ni lain, kita ni jauh daripada Nabi. Kalau tak ikut ulama, ikut siapa lagi? Kita nak cedok sendiri daripada Quran dan hadis, padankan dengan ilmu yang kita ada. Tak faham tentang ayat tadi Ar-Rahman al-'arsy istawa pun tak faham. Apatah lagi nak memahami tentang apa ni ayat-ayat yang tentang hukum hakam? Jauh lagi ya Allah. Ikut jelah. Orang tu boleh lebih mahir daripada kita. Baik. Jadi kesimpulannya, mazhab salaf dia takwil. Allah tidak serupa dengan makhluk. Serahkan makna dia kepada Allah. Tak boleh kita mensabitkan dahulu baru bersihkan kemudian. Itu salah. Itu salah. Dengan bahan. Jadi kalau dia mengaku salafi, itu bukan salafi, itu salah punya. Dan mazhab khalaf ditakwilkan dia, takwilkan untuk mengelakkan daripada kekeliruan bagi orang awam. Untuk mengelakkan daripada kekeliruan bagi orang awam. Kalau kita macam orang kita biasa ni, Tuhan duduk atas, Tuhan berjalan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada tapak kaki. Oh, serupa dengan makhluk kan? Kalau belajar budak-budak, kalau tanya budak, Allah ada mana Dia jawab macam mana? Dia jawab, Allah ada mana? Allah ada mana? Kalau budak tanya kita, Pak, ya, Tuhan ada tak? Ada. Mana Tuhannya? Tak nampak pun. Ayah pun gak kepala. Ayah ngaji dulu duduk tidur, tak dengar Ustaz cakap. Tak lagi. Tak boleh jawab. Nanti Ustaz kita, yang kita tanya Ustaz dulu ya. Pada ahad depan nanti ya. Duduk tidur. Jadi maknanya kena pandai jawab. Barulah. Baik. Jadi ulama khalaf dia mentakwilkan kerana supaya mengelakkan daripada menyerupai Allah dengan makhluk bagi orang awam. Baik, kita boleh kalau nak pegang dengan cara salaf, boleh pegang dengan cara salaf dan boleh pegang dengan cara khalaf, tapi tak boleh pegang dengan cara salafi. Tu je. Mana boleh faham? Tak boleh pegang dengan cara salafi, tak boleh. Salafi itu mana dikaitkan dengan Wahabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya bermula Tuhan yang Rahman, Tuhan yang bernama Rahman di atas arasy-Nya tertinggi. Ini makna istawa. Istawa di mana banyak. Mana istaqarra wa ada, mana istaula wa ada. Jadi maka salaf tertinggi ia sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui kan kaifiatnya. Lewat. Takwil nama dia. Itu nama dia takwil. Jadi nama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tertingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Kata salaf, tertinggi Allah sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui kan kaifiatnya. Macam mana tertinggi Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam katanya. Ada pun orang Wahabi, ada pun Mujassimah yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, dia menetapkan Allah di atas aras. Bila di atas aras berarti bertempat, berpihak di atas. Nampak? Bila kata berpihak di atas, maka Allah menumpang, berkehendak, berhajat kepada makhluk. Waktu kita ngaji dulu, sifat qidam Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sedia ada lagi. Ada Allah sedia kala. Jadi Allah sebelum ada makhluk, Allah dah sedia, dah ada. Jadi makhluk apa ni aras ni, makhluk ke Allah? Makhluk ke? Makhluk. Berarti makhluk ada selepas Allah jadikan. Jadi macam mana dulu sebelum Allah jadikan aras, Allah untuk mana? Soalan ringkas. Sebelum Allah jadikan aras, Allah duduk kat mana? Cuba jawab.
Sebelum Allah menjadikan arasy, Allah duduk di mana? Tak ada tempat. Bila tak ada tempat, sekarang ada tempat ke? Tak ada juga. Dulu, sekarang, akan datang sama bagi Allah. Lepas tu Allah ada mana? Allah tidak ada tempat. Sebab itu, pada pahaman soal nama dia Dahri, dia tanya kepada ulama-ulama, semuanya tak ada lepas. Lalu mereka cerita, berdebat dengan Abu Hanifah, kecil lagi. Tuhan bagikan dia tu guru dia nama Ahmad, sahabat Nabi, tinggal seorang. Lalu dia ni sentiasa berkhidmat untuk gurunya. Lalu mereka ceritalah, dia berdebat dengan Dahri ni. Jadi kita buat ada nama Dahri juga, Rasul Dahri ni lagi. Kena ingat baik-baik. Kalau buka YouTube tu, banyak saya tengok pahaman-pahaman Wahabi ni dah meresap habis. Bila kita buka macam habis keluar. Macam-macam ada. Dia orang ni sebenarnya kadang-kadang dia ambil nama yang mazhab ni, mengajar tentang solat Nabi. Memanglah solat Nabi bagus, tapi dia tolak mazhab. Ada juga dikritik balik. Baca kitab Munjatul Musalli, dikritik balik yang dikarang oleh Syekh Daud. Dia ngajar hak kan. Ngaji kitab Hikam, kitab Ihya Ulumuddin, dikritik hak dalam tasawuf pula. Suluk tak ada. Suluk dalam Islam tak ada. Tajrid dalam Islam tak ada. Itu masalah ni. Tasawuf karut, berat ni. Tasawuf karut, tarikat sesat. Ini semua ni pahaman-pahaman Wahabi lagi ni. Dia tak percaya. Baiklah, itu terpelaklah pada dia. Yang akhirat Allah menghukumkan. Jadi penting kita kena jaga. Jadi apa tadi? Sebelum Allah menjadikan aras, Allah tidak ada tempat. Mana sekarang pun takkan Allah sudah jadi aras, Tuhan pindah duduk di atas aras kot. Ada kan? Kalau kita kira logik lah, kan? Bila duduk di atas, berarti benda tu besar daripada Allah. Nampak? Dan berpihak, mana arah di bawah, Allah di atas. Kalau kira kan bahasan tu panjang lebar lah. Dia nak ceritanya, tidak sama sekali Allah duduk betul-betul seperti mana kita, tidak. Tapi kalau dia kata Allah di atas aras, itu ihtimal dua. Sama ada Allah maksud Allah memerintah di atas aras. Macam tadi lah. Betul lah, Khalaf dia mentakwilkan Allah memerintah di atas aras. Maksud memerintah bukan semestinya di atas aras. Nampak? Itu dia. Jadi selamat, tidak menjisimkan Allah dah. Kalau Allah duduk di atas aras, bilakah masa ke Allah nak turun? Kan Nabi kata Allah turun 1/3 malam akhir ni ke langit dunia. Lepas bila Tuhan naik balik? Ayo jawab. Bilakah Allah Subhanahu Wa Taala naik balik ke atas aras? Sedangkan setiap langit dia ada pintu. Setiap pintu ada penjaga. Siapa jaga dia? Malaikat. Tidak Allah turun ke langit dunia. Masya-Allah. Kalau kata kita tengok zahir pun tak boleh dah. Tuhan turun ke langit dunia. Bila Tuhan naik balik, tak ada masa untuk naik. Sebab dunia ni masanya tak sama. Kita pukul berapa? Pukul 4 katalah, 4 pagi. Kat Mekah pukul berapa? Sekarang ni Mekah mau subuh baru. Nampak? Kita baru subuh, dia malam isyak baru. Mekah, Amerika pula, England lagi, masa tak sama. Jepun lagi, China lagi, sama tak masa? Tak sama. Bila kata Tuhan naik balik? Tak pernah naik. Bila kata Allah tak aras? Ni. Berarti kalau faham macam ni, mengelirukan. Betul lah, serahkan kepada ikutlah dua mazhab ni, sama ada mazhab salaf ataupun mazhab khalaf. Jangan ikut mazhab salah. Kalau tidak, bingung-bingung kita kalau kita jadi orang memikirnya.
maka kita serahkan kehendaknya, kehendak tertingginya Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Dan kata khalaf dikehendaki dengan tertinggi itu memerintah dan mulki, mana kerajaan. Tengok, kan jelas, tak payah mikir banyak. Khalaf mentakwilkan bahawa tertinggi itu adalah memerintah dan mulki, mana kerajaan, mana Allah memerintahkan di atas aras. Selesai. Thumma stawa 'alal 'arsy. Setelah Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan semuanya isi-isi antara langit dan bumi ini, thumma stawa 'alal 'arsy, maka kemudian Allah memerintah di atas arah. Mana arah-arah ini dia lebih sebesar-besar makhluk aras. Jadi kalau Allah memerintah di atas arah, mana semua makhluk ni adalah di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di atas langit, mungkin arah tinggi lagi. Mulai bawah pangkat bawah lagi. Tapi bila Allah di atas arah, Allah memerintah di atas aras, maka semuanya di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Dah selesai. Kita pun ada cakap, kan? Kalau kita katalah kita ni sebagai pegang jawatan ketua kampung, kan? Ketua kampung ni berapa kampung dia pegang? Katalah 3 kampung. Kampung Tengah dia ada 2 tempat, Kampung Kuala Sungai Baru. Kan? Contoh kan. Semua kamu duduk bawah aku Melaka. Betul, duduk bawah. Ada jawab? Duduk bawah Melaka ke? Seorang pun tak boleh duduk bawahnya ni. Bawah betul dia. Mana duduk bawah? Bawah apa? Pemerintahan dia. Sakat ketua kampung. Apa saja rujukan. Maknanya itulah. Kamu semua ini adalah dalam genggaman aku. Ceritanya. Kenal genggaman ke? Dalam kekuasaan ni. Maknanya itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak sama sekali mensabitkan Allah dengan makhluk, tidak sama sekali. Itu di antara ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita ngaji nahwu, ala tu kalimah dia di atas, makna dia. Ala tu dia ada 2 makna, ala majazi dan ala makna hakiki. Di atas. Dia ada 2 pengertian. Kita bagi di nahwu kan. Kalau tak ngaji nahwu tak faham ni. Apa majazi ada hakiki ni? Hakiki ni maknanya ana aqudu 'alal kursi. Katakanlah aku duduk di atas kursi. Duduk betul lah. Apa? Mana duduk cokoh. Itu makna ala pada makna hakiki. Adapun ala pada makna majazi, ad-dainu ala Zaidin. Hutang itu di atas Zaid. Nampak? Kita nampak hutang tak atas kepala dia? Ada tak ada? Tak ada. Kita tak nampak hutang atas kepala pun, tapi ada hutang mana di atas dia. Itu pada majazi saja. Nampak? Betul kalau orang ngaji, kalau Wahabi ngaji nahwu, dia betul-betul ngaji, dia tak faham ayat tu. Habis. Wasna'il fulka bi'ayunina. Jadi buatlah perahu tu, wasna'il fulka, kapal tu, bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Dia mensabitkan Allah ada mata. Ni dalil ayat ni. Apa? Kalau kita kata, tanya dia boleh, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal dengan tu dengan apa tu? Ba tu bermajrur, berhuruf-jar. Tengok. Dia ada makna hakiki dan makna majazi juga. Kita macam saya pegang ni. Amsik, aku pegang dengan tali ni. Mana pegang sungguh? Apa? Buat dengan apa? Buat dengan kayu, buat kapal, buat surau, buat apa nama? Surau ni dengan apa? Dengan simen, dengan besi. Dengan tu mana betul? Benda tu. Ya, adakah Nabi Nuh buat kapal dengan mata Tuhan? Dengan apa?
Dengan kayu. Betul tak? Ke Nabi Nuh buat mata? Tak, dengan kayu. Kan? Kayu apa? Kayu kongkang yang laku. Jadi maknanya dengan malabi a'yun, dengan jagaan, buatlah aku jaga. Itu maksud dia. Bukan ambil biji mata buat kapal. Masya Allah. Inilah. Dengan mata-mata tu, dengan a'yun, dengan jamak tu. Ainun mata, satu mata. Ainani, dua mata. A'yun, beberapa mata. Allah banyak mata. Nampak? Betul lah, kalau ikut pahaman yang zahid, yang berpegang pada zahid ayat ni, memang mensabitkan, terus menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, sebiji dengan makhluk. Kita buat dua mata je, tak ada banyak pun. Tapi Allah banyak mata. Betul lah, pahaman yang menyeleweng daripada jalan yang sebenar. Nabi tak ajar macam tu pun. Nabi tak ajar pada sahabatnya untuk mensabitkan Allah tidak macam tu. Tak ada. Cuma pahaman sendiri yang terpesong daripada pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah sahaja dia mengakui bahawa dia ikut salah, padahal ikut jalan salah. Habis. Baik. Dan seterusnya lain lagi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Bersama di situ bukan bersama di segi zat, bersama di segi ilmiah, bersama di segi pertolongan. Allah sentiasa menolong, Allah sentiasa bersama dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sahaja kamu berada, Allah mengetahui. Bukan Allah bersama berdepek dengan zat macam kita, tak. Kalau kita kira berapa ramai makhluk yang ada muka dunia ni. Tengok. Inilah menyebabkan kalau kita tidak ikut pandangan ulama-ulama yang terdahulu, habis susah berat. Quran, Tuhan berfirman dalam Al-Quran bukan bahasa biasa. Dengan mubalaghah, dengan mantik, dengan bayan, dengan isti'arah, macam-macam. Pasal kita faham bahasa Arab aja, baru boleh Mesir 2-3 tahun faham bahasa Arab aja, lepas tu baca Quran tak tahu makna, lepas tu buat hurau, tafsir sendiri. Masya Allah. Orang dulu nak tafsirkan, nak mentafsirkan Al-Quran, nitih mati, takut silap. Kita ini berani sekarang. Sanggup menyesatkan ulama-ulama dahulu, berani untuk menyesatkan para ulama-ulama yang terdahulu. Sampai ada kata zikir apa nama, ilahi lastu lil firdausi ahla, kan? Zikir sesat, sanggup menyesatkan Imam Syafi'i. Ini semua ni mama dia lagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, sesat. Selawat syifa, sesat. Tunggu Datuk Harundi, sesat. Dah. Boleh terima? Kalau boleh terima, sama dah dia tu. Janganlah. Betul lah, saya dah tengok apa pandangan yang ikut aliran dia, semua dia terima, walaupun salah sekalipun. Seperti pandangan ni lah. Adapun pandangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, semua dia tolak. Kita tahu macam mana pun dia tak terima. Tapi kalau pandangan dia, kepala otak dia, semua dia terima. Berat sikit. Itu kena betul-betul faham. Sebab inilah dia jarum untuk memudahkan orang kita jadi malas. Ni bulan malu ni, sekali bid'ah ni, buat arakan, baca maulid, semua dia kata bid'ah. Tak, Nabi tak buat, kita je buat, nak makan kambing je. Berat. Habis. Jadi kesimpulannya, kalau dalam akidah, kena betul-betul, jangan kita mengikut pahaman-pahaman yang lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah di segi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka ini tidak lari daripada Al-Quran dan Hadis. Banyaklah ayat Al-Quran dan Hadis yang lain. Kalau nak tengok, kena ada ngaji khusus. Saya ada ngaji khusus kitab
tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dia akan bahas tentang aliran mana dia akan ada. Kita nipis je, tak tebal pun. Tapi kalau ngaji betul-betul 2 tahun juga. Nipis je, tapi ngaji betul-betul 2 tahun juga. Bila insyaAllah kalau nak sama tengok nanti saya tulisan Jawi. Tapi kalau nak balikkan bahasa Rumi balik, nanti untuk mula faham. Baiklah, itu keakidah kita kena pegang bahawa Allah tetap menyalahi dengan makhluk apa saja bentuk, dari segi zatnya, dari segi perbuatannya, dari segi sifatnya. Tak boleh sama sekali kita menserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau ada gambaran-gambaran di hati, terlintas di hati kita, kita kena tolak. Ini mainan-mainan syaitan. Baik, jadi dalil mana? Dan dalil bersalahan Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu. Dalil mana bukti menunjukkan bahawa Allah tu bersalahan dengan makhluk. Mana dalil? Ini dalil ini. Andai kata jikalau menyerupai akan yang baharu, mana sekiranya Allah Subhanahu wa taala serupa dengan baharu, serupa dengan makhluk, serupa dengan alam, nascaya adalah ia baharu pula. Tengok. Kalau serupa sama macam kita ni, ada muka, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Maknanya sama lah orang lain. Cuma beza di segi yang besar, yang kecil. Tapi di segi bentuk, di segi sebut manusia, ada muka, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Bila sebut tangan ada 5 jari. Kalau yang 3 jari itu ganjil. Kalau ada 6 itu lebih lagi bagus. Kan tak? Kata cukup dengan 5 tambah lagi 1. Maknanya bila sebut tangan, inilah bentuk dia. Bila sebut muka, itulah bentuk dia. Bila sebut tak kaki, sama dah tu. Berarti kalau sama, maka baharulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata baharu, sedangkan kita dah belajar tentang qidam Allah Subhanahu wa taala, kita dah belajar tentang sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dalam bab mukhalafah kita kata Allah serupa dengan makhluk, macam mana boleh mensampaikan sedia Allah? Sedangkan makhluk baru ni baru ada je. Dan ada perubahan sifat baru, dia ada perubahan. Pada dulu Allah ada Allah Subhanahu wa taala dahulu tahun berapa? Sekarang berapa tahun Tuhan? Nampak? Kalau kita kata Allah tu baru, berarti tidak boleh sama sekali. Dan iaitu baharu Allah Subhanahu wa taala mustahil. Apa maksud mustahil? Mana kita tak terima sama sekali mensabitkan Allah bersifat seperti sifat baharu. Kerana telah sabit sedianya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang telah lalu, maka sabitlah bersalahannya Allah bagi yang baharu. Bila kita dah tetaplah pegangan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sedia kala ada, Allah sedia kala lagi, berarti Allah tidak baharu. Bila Tuhan tidak baharu, maknanya Allah tetap menyalahi, tetap tidak serupa dengan baharu, dengan makhluk. Dan apabila apabila sabit demikian itu, sabit kata Allah tu bersalahan dengan yang baharu, mustahillah lawannya, iaitu menyerupai Allah dengan yang baru. Mana tetap kita pegang bahawa Allah tetap bersalahan dengan benda yang baru. Allah tidak serupa dengan makhluk sama itu, sama sekali. Jadi kalau ada ayat Quran yang nampak zahirnya serupa, kita ikutlah pandangan-pandangan sama ada ulama salaf ataupun ulama khalaf. Dan yang ketiga, jangan ikut ulama salah. Boleh faham? Sebab dia sekarang dia menganggap dia ahli sunnah juga. Dia mengatakan akidah yang sahih, akidah yang betul 3. Yang pertama salaf, yang kedua khalaf, yang ketiga salafi. Dari mana pula salafi? Dia kata kita ngaji kitab 20 ni sesat. Zaman Nabi tak ada, tapi dia mensabitkan rububiyah, asma wa sifat. Berat juga. Zaman Nabi mana ada beza antara 3 tu? Ada tak? Tak ada.
Habis. Macam-macam lah pandangan. Jadi kalau nak faham dia, ngaji ni dulu. Ngaji betul-betul, insya-Allah kita akan nampak yang mana benar, yang mana tak benar. Yang penting ngaji. Tapi masalah juga, kalau kita ngaji tidak mantap, akidah kita tak berpegang teguh dengan ni, kalau kita semata-mata gunakan logik akal, boleh terima pandangan dia. Seperti mana saya seorang kawan ngaji pondok juga, tapi tak kekal. Ngaji 2-3 tahun balik, dapat kawan guru baru, Yasin tu tak baca, sesat pula orang baca Yasin ketika nak mati pun tak baca, orang buat kenduri arwah pun bid'ah, zikir lepas salat pun bid'ah. Terbalik. Sebab apa? Baru kenal libatan dah berhenti ngaji, tak boleh baca lagi, dah ngaji, dah keluar. Betul lah, jadi mudah dipesong oleh pahaman-pahaman ini. Lebih-lebih lagi bagi orang yang baru nak kenal Islam, baik, kena jaga betul-betul. Jangan kita baru nak insya dulu, memang duduk dalam keadaan lara, dalam keadaan kelalaian, maksiat. Bila nak insya, nak kembali kepada Islam, kena cari betul-betul aliran yang betul-betul. Jangan cari aliran yang nampak zahirnya baik tapi hakikatnya buruk. Sebab apa? Suka untuk menyesatkan ulama-ulama dan amalan-amalan orang dahulu. Kena jaga baik. Cakap sikit hadis sahih, cakap sikit Bukhari, cakap sikit Muslim. Oh, hebat nampak. Baru kena Islam 2-3 tahun, hadis merapu. Dapat masuk TV sikit, bukan main. Sesat talqin, sesat buat tahlil. Kena sikit, baru kena ya. Nama saya tahulah, kalau tak tahu. Itu masalah dia. Betul lah, berani menyesatkan orang lain. Sedangkan ulama-ulama dulu, walaupun dia ni dah nampak sesat pun, dia tak berani, tak mau menghukumkan sampai tahap kafir ke, sampai kafir begini tak. Bid'ah baru, fasik baru, tapi masih lagi Islam. Nampak? Ini bid'ah dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Berat. Kita dulu, ulama-ulama dulu semua lelaki. Dan yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Wallahu kita Nawa bagi hati pada muka surat 10. Pada muka surat 10, barisan yang kedua daripada atas ke bawah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, fasl. Yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia, ya Allah, akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia, dengan lidah, akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Panjang lagi. Baik. Itu masuk dalam fasal yang ketiga yang berkaitan, inilah yang musannif kata dia akan sebutkan 7 fasal dahulu tentang anggota yang 7 bagi kita. Jadi dalam badan kita kena ingat kita ada 7 anggota. 7 anggota inilah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amanah akan ditanya di akhirat. Kalau kita buat dengan baik, alhamdulillah. Kita buat dengan
dengan terbaik, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasa yang pertama, yang kedua kita dah lepas. Maka sama-samalah kita dapat mengamalkan dengannya. Semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi fasa yang ketiga tentang lidah. Dia letak nombor 3, lidah. Right. Dalam bahasa Arab lisan, li juga. Sebab apa lidah? Lisan, lidah dengan lam maknanya lembut. Lembut ke keras lidah? Lembut. Kenapa lembut? Sebab tak ada tulang. Ada yang jadi keras juga tak ada tulang, itu lain. Ni lidah lembut sebab tak ada tulang. Itu yang boleh macam-macam berlaku tu, kan? Bila ketahui olehmu wahai orang yang menghendaki kepada kemenangan akhirat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan lidah itu bagi engkau supaya mana tujuannya untuk membaca, supaya engkau membaca dengan lidah itu akan Al-Quran. Tujuan utama Tuhan jadikan lidah kita adalah untuk kita membaca Al-Quran. Kalau kita tak ada lidah, tak ada nak baca. Jadi Tuhan bagikan kita ada lidah. Maksud lidah sini maknanya boleh bercakap lah. Bukan bisu. Ada orang juga ada lidah tapi tak boleh bercakap, bisu, kan? Tapi kena baca juga ikut cara dia. Tapi yang sebenarnya adalah lidah ini adalah percakapan. Jadi kita gunakan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Sebab lidah ni suatu nikmat. Tuhan letakkan sifat cakap tu di lidah. Sifat cakap di lidah. Kalau tak ada lidah, boleh cakap? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Tu robot tu cakap tu tak pakai lidah pun. Itu tak jadi lah. Itu bukan bateri. Tapi bateri tak boleh juga. Baik, jadi cerita kita. Lidah ni adalah satu nikmat yang Tuhan bagikan kepada makhluk kita ni, jin ke, malaikat. Maka ini satu nikmat yang besar. Sebab lidah lah kita dapat mengkecapkan rasa-rasa. Cuba orang bekak lidah, nak makan tak boleh. Tak? Sakitnya lidah. Lebih-lebih lagi kalau makan nasi kerah. Oh, sakit sungguh, kan? Betul, guna dengan baik. Jadi tujuan yang utama Tuhan bagikan kita lidah boleh bercakap, kita untuk membaca Al-Quran. Gunakan lidah untuk membaca Al-Quran. Ini pun satu benda yang berat. Ramai orang tak berapa suka nak baca Al-Quran. Sebab Quran tu bagi dia susah. Tetapi kalau baca surat khabar, baca majalah-majalah, baca buku gila-gila, boleh habis dalam masa 1 jam. Surat khabar, 3 sinar harian, berita harian, apa lagi, putusan, apa lagi, Kosomo. Semua boleh habis. Walaupun tengah makan roti canai, 2 sudu, 1 gerpu, 1 sudu, mulut makan, mata tengok, sempat lagi jimat masa. Masya Allah. Nak baca tengah buat kereta takut langgar, berhenti, stop, ambil surat khabar, pon belakang, tak nampak, gelap sebab tutup dengan surat khabar. Nampak? Tu jimat masa. Duduk tunggu bas, duduk dalam bas, baca. Tapi Quran tak bawa sekali. Kenapa? Tak ada air semayang, ustaz, tak boleh baca. Betul tak? Inilah disebabkan bila kita tidak baca Al-Quran, menyebabkan hati kita apa? Keras. Hati kita ni kena selalu basuh, selalu siram dengan air rahmat Allah Subhanahu wa taala, bau lembut. Kalau tidak selalu turun siram kan, mati hati. Betul kata ulama,
Kalau hati kita tidak disiramkan Al-Quran selama 3 hari, hati kita jadi keras dan layu. Masya Allah. So di mana bunga, kalau kita tanam bunga 3 hari kering kontang, tak siram air, agak-agak bunga kita jadi apa? Mati. Ada pun layu macam boleh mahal-mahal harga 100. Tengok-tengok demikiannya lah. So di mana hati kita kena selalu siram. Kalau siapa-siapa yang ada penyakit, sama ada penyakit zahir, penyakit batin, bacalah insya-Allah. Nak kuat, baca Quran, insya-Allah kuat. Tak payah makan tungkat ali. Ini baca tungkat ali, makan tak kuat-kuat juga. Dah tak baca Quran. Bacalah. Kau tengok tunggu-tunggu ulama-ulama dahulu. Kenapa dia kuat? Sebab dia amalan dia kuat. Bila amalan dia kuat, manittaqillaha asya qawiyya. Siapa-siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takutnya kuat. Inilah ubat kuat. Ini makan. Kalau lama tak kuat juga. Tengok tunggu saya. Umur 70, naik tangga tu, Masya Allah, kalah gitu. Naik motor ataupun dia buat rumah pun sendiri budak-budak pun dah takut naik, dia nak atas bumbung. Masya Allah, tak pandai dengan umur 70. Hebat. Tapi sekarang tak tahu, dah lama tinggal. Tanya khabar, sehat. Tapi tak lama lagi saya dah. Dan ceritanya apa? Kekuatan Tuhan bagi. Lepas tu orang mengajar Quran ni tidak ada nyanyi. Percayalah. Tak percaya, cari buat kajian sendiri. Tak pernah tak ada ke orang tunggu mengajar Quran nyanyi? Ada. Kau dengar tak? Tunggu saya di Kemuja, umur dia dekat 100 tahun, 90 lebih, masih lagi ingat. Tak nyanyi. Masya Allah. Mantap lagi. Suara memang hebat. Garang tak garang tu saya cerita. Tunggu saya ngajar tahfiz pun garang juga. Silap tu dia tak pakai rotan, dia pakai tangan dia. Tu cuma dulu kan. Sekarang tak boleh. Di sini report. Bila nak jadi ngaji, bila anak jadi alim, dah asyik sayang anak je. Nak ngaji alim, serah kepada guru. InsyaAllah biaya. Tunggu saya, kalau dia ngajar dia tak pakai rotan. Ni 6 orang, 8 orang ni ngaji ni. Dia dengarnya tu, dia pusing. Letak ni satu huruf silap, okey lagi. 3 pergi belakang, melampung serban. Betul? Saya tidak cakap tapi saya tak kena anak kau ni. Alhamdulillah setakat ngaji tak kena. Jekah biasa. Jekah tu yang kena lah, tapi tak pernah ke tangan sampai ke muka. Tapi budak-budak lain ni nitik air mata kat Quran ni, buat kesan, buat pesaka. Kita ni cuba nitik air mata ke Quran kat balai polis. Macam mana anak nak jadi alim? Tu nak ceritanya apa? Quran kena baca. Memang benda ni, wala Tuhan sebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri min fahal mundakir. Tuhan jadikan Quran untuk mudah diingat, mudah dihafal, mudah dibaca. Tapi kenapa susah nak baca? Sebab kita tak nak belajar. Sebab kita banyak baca benda lain. Sebab tu menyebabkan lidah kita jadi keras. Punca kita, sebutan kita tak berapa tepat, tak susah sangat, keras sangat, disebabkan lidah kita banyak menyebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita sebutkan lidah kita, gunakan lidah untuk bercakap benda kosong. Itulah menyebabkan lidah kita jadi keras. Tak boleh menyebut benda baik, tak boleh baca Quran, tak boleh berzikir. Walaupun kita tahu, tetapi tak boleh buat sebab lidah kita jadi keras dengan sebab banyak dosa kita gunakan. Itulah punca dia. Betul, saya jumpa